Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di program pembelajaran online bersama saya Ustazah Siti Mariam binti Zulkifli. Okey, pelajar tahun 4 untuk hari ni subjek. Okey, ini subjek tauhid Tauhid darjah 4. Tauhid tahun 4 pelajaran pertama kita akan belajar tentang hadas. Okey, hadas ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia sesuatu yang terjadi lah. Kalau nak cakap terjadinya suatu peristiwa, hadatha, apa dia? Itulah. Tapi kat sini kita bukan nak belajar pasal tu. Tengok dulu pengenalan ni. Hadas ialah sesuatu keadaan yang tidak suci dan tidak dapat dilihat. Itulah dia hadas. Hadas wajib disucikan untuk membolehkan seseorang menunaikan ibadah tertentu seperti solat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Okey, hadas itu sesuatu yang tidak suci tapi tak dapat dilihat. Sebab hadas ni dia bukan benda. Hadas ni keadaan. Okey? Nampak ni? Sesuatu keadaan yang tidak suci. Berbeza dengan habas. Habas kita nampak. Habas tu najis, benda-benda kotor itu yang kita nampak habas. Kalau hadas kita tak nampak. Dia sebab keadaan Dia sebab dia keadaan ni Okey, seterusnya. Pengertian hadas dari segi bahasa sesuatu yang mendatang atau berlaku. Ini yang tadi Ustazah kata tadi dalam bahasa Arab. Dari segi bahasa Arabnya, inilah maksud dia hadas ni. Sesuatu yang datang atau yang berlaku. Tapi dari segi istilahnya, yang kita nak belajar sekarang ni adalah berlaku sesuatu yang menghalang sah solat. Itulah dia hadas. Sesuatu yang menjadi penghalang untuk kita membuat ibadat solat contohnya. Inilah dari segi istilahnya. Sila highlight apa yang cikgu highlight. Dan bukan jangan highlight je, jangan tengok je, hafal. Okey. Okey, bahagian hadas seterusnya. Bahagian hadas kita kat sini ada dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Okey, hadas kecil dan hadas besar. Ingat dua hadas kecil dan hadas besar. So hari ni kita nak belajar hadas kecil je dulu. Hadas kecil, pengertian hadas kecil. Hadas kecil ialah berlaku sesuatu yang membatalkan wuduk. Simple easy peasy. Apa-apa yang membatalkan wuduk. Hadas kecil ni bila kita tak berwuduk. Bila kita nak beribadat, kita kena berwuduk dulu. Jadi kita sedang berhadas kecil. Okey, itu je lah. Tapi kamu ingat ni je lah. Tak payah complicated sangat. Kamu ingat je berlaku sesuatu yang membatalkan wuduk. Okey. Seterusnya, sebab-sebab hadas kecil. Terdapat 5 perkara yang menyebabkan berlakunya hadas kecil. Okey. Antaranya ialah, ini adalah apa-apa yang sebenarnya sebab-sebab hadas kecil adalah sama dengan sebab-sebab batalnya wuduk. Okey? Apa sebab-sebab yang membatalkan wuduk? Itulah sebab-sebab hadas kecil. Okey, yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul dan dubur tu apa? Tempat awak buang air besar dan buang air kecil. Itu kubul dan dubur. Seperti membuang air besar, air kecil dan keluar angin. Kentut. Kencing. Okey, usaha guna bahasa sopan sikit. Buang air kecil, buang air besar, kentut. Batal tak wuduk? Batal. Betul, batal Batal wuduk kalau kita kentut, buang air besar, buang air kecil. Itulah penyebab hadas kecil. Jadi bila kita nak solat, kita nak buat ibadat, kita kena apa? Berwuduk. Betul, berwuduk. Kita kena berwuduk. Pandai. Seterusnya, bersentuh kulit lelaki dengan perempuan yang bukan muhrim. Yang bukan muhrim dengan tidak berlapik. Okey, yang ni bukan muhrim. Muhrim ni orang haji, mahram Yang bukan mahram dengan tidak berlapik.
Okey, apa tu yang bukan mahram? Maksudnya kamu boleh kahwin dengan dia. Contoh, kawan-kawan lelaki dan perempuan, tak ada pertalian darah apa semua, yang itu boleh berkahwin. Jadi kalau kamu tersentuh kawan lelaki kamu, tersentuh kulit, batallah wuduk kamu. Makanya kamu berada dalam hadas kecil. Kalau nak solat, nak apa semua, kena ambil wuduk. Seterusnya, hilang akal disebabkan pitam, mabuk atau gila. Okey, hilang akal Pitam, mabuk, gila pun boleh batalkan wuduk. Pitam ni apa? Pengsan. Okey, yang seterusnya, menyentuh kemaluan dengan perut jari atau tapak tangan. Sama ada kemaluan sendiri atau orang lain. Termasuk kemaluan anak-anak yang belum balik. Okey, faham? Kemaluan tahu kan? Kemaluan. Takkan tak tahu kemaluan. Darjah 4 kemaluan tak tahu. Okey. Menyentuh tak berlapik dengan tapak tangan awak. Jadi, batal wuduk awak. Awak sentuh kemaluan awak sendiri ke? Sentuh kemaluan orang lain ke? Adik awak yang kecil lagi ke? Yang baby ke? Pun batal. Sebab dia kata ni termasuk kemaluan anak-anak yang belum balik. Seterusnya, tidur dengan keadaan tidak tetap punggungnya kerana dibimbangi ketika tidur akan keluar satu benda daripada salah satu daripada dua saluran kemaluan, iaitu kubul dan dubur. Masuk kat sini, tidur yang nyenyak. Okey, tidur yang bukan tidur ayam-ayam, tidur yang nyenyak sangat. Sampai bergolek-golek, berubah posisi tidur awak, itu batal wuduk. Sebab kita tak tahu masa kita tidur tu apa yang jadi. Kita terkentut ke time kita tidur? Kita mana tahu. Jadi sebab tu batallah wuduk dan ambillah wuduk semula kalau nak solat. Okey? Tidur yang nyenyak yang tidur matilah senang cerita. Okey, larangan semasa hadas kecil. 7 larangan Yang pertama, solat fardu atau solat sunat. Solat semua tak boleh. Kalau hadas kecil kena ambil wuduk. Sujud tilawah pun tak boleh. Membaca khutbah Jumaat, menanggung atau membawa Al-Quran, tawaf fardu atau tawaf sunat, sujud syukur, menyentuh Al-Quran. Ini perkara-perkara yang tak boleh buat. Apa ni dia kata kat sini? Sujud tilawah, syarat-syarat sujud syukur dan sujud tilawah. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi kena berwuduk. Kena suci daripada pakaian dan tempat yang sujud. Tempat sujud tu suci, pakaian pun suci, menghadap ke arah kiblat, takbir dan salam. Ini cara-cara sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi kalau macam kita pernah nampak orang-orang main bola tu, kadang-kadang dia buat sujud tilawah, sujud syukur. Dia ada cara dia Sujud syukur ni bukan sebarangan. Kalau dah terkentut tak boleh buat sujud syukur. Kena ambil wuduk dulu. Okey, budak ni tanya, boleh ke kita pegang Quran kalau kita tak ada wuduk? Tak boleh lah kan, sebab kita hadas kecil. Kita kena ambil wuduk dulu baru pegang Quran. Okey, ni latihan buat. Ni senang je. Buat je latihan ni. Lengkapkan ayat di bawah. Hadas ialah suatu keadaan yang tidak suci dan tidak dapat dilihat. Hadas wajib dibersihkan untuk membolehkan seorang menunaikan ibadat seperti solat. Easy peasy. Okey, yang ni pun senang. Hadas terbagi pada dua bahagian. Apa dia tadi kita kata? Hadas kecil dan hadas besar. Pengertian, bagilah pengertian tu Pengertian istilah. Okey, hadas besar tadi kita tak masuk. Kita dah masuk belum kita belum masuk lagi hadas besar. Tengok je buku teks. Hadas besar tu tak payah buat pun tak apa. Buat yang dah belajar dulu. Tulis sebab berlaku hadas kecil berdasarkan gambar. Senang ni Ni apa ni? Dia baru keluar jamban. Jadi buang air kecil. Tulis ni tidur dan yang tidak tetap punggungnya. Itu dia. Senang. Okey, yang ni pula 3 latihan yang hari ni banyak. Tak apalah, awak dah jam 4, buat banyak sikit. Perkara yang batalkan wuduk. Tandakan right pada pernyataan yang betul, pernyataan yang betul, dan tandakan salah pada pernyataan yang salah. Okey, ni senang. Perkara yang batalkan wuduk akan batalkan tayamum. Betul tak? Betul. Betul lah, wuduk dan tayamum sama. Wajib berwuduk sebelum menaikkan solat. Betul tak? Betul. Okey, kalau ada soalan-soalan yang tak tahu, boleh tanya Ustazah PM tepi. PM nombor Ustazah. Okey. Okey, itu je untuk hari ni.
Latihan untuk hari ni tu je. Okay.